Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisan yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah la yasrifus su'a illa Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayil asqami. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayil asqami. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayil asqami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat bersama-sama lagi pada malam ini untuk kita meneruskan kuliah online kita sempena dengan PKP, kan? Apa kawalan pergerakan? P apa tu? Perintah kawalan pergerakan, PKP. Alhamdulillah, dan kita bolehlah mengisi sama-sama masa yang kita peruntukkan di rumah ni. Macam mana kita dulu duduk pergi masjid untuk dengar kuliah, maka tak menjadi halangan pada kita untuk sama-sama dengar kuliah di secara online ni. Pasti menjadi manfaat, insya-Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat dalam kehidupan kita, insya-Allah. Baik, kita menggunakan kitab Riyadhus Salihin karangan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dan kita masih berada pada bab takut, menangis kerana takut kepada Allah dan rindu kepadanya. Bab yang ke-54. Kita berada pada hadis yang ke 404, hadis yang ke-9 daripada bab tersebut. Tidak, Rauf tu hadis yang ke berapa? Dia ada sebelum tu, dia ada hadis ke-9 ke? Ada lihat tak ada? Tak ada. Okey. Hadis ke-9 dalam bab 54. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa an Ibrahim ibni Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma an Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu utiya bitu'amin wa kana sha'iman faqala qutila Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu wa huwa khairun minni falam yujad lahu ma yukaffanu fi illa burdatun in utiya biha ra'suhu badat rijlahu wa in utiya biha rijlahu bada ra'suhu summa busita lana minad dunya ma busit aw qala u'tina minad dunya ma u'tina qad khashina an takuna hasanatuna ujjilat lana summa ja'ala yabki hatta taraka at-ta'ama aw kama qala rawahul Bukhari.
Daripada Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu diberi hidangan makanan. Padahal ketika itu dia sedang berpuasa. Lalu dia berkata, Mus'ab bin Umair telah terbunuh. Padahal dia adalah seorang yang lebih baik dari diriku. Tetapi tidak ada yang dapat digunakan untuk mengkafaninya kecuali selembar selimut yang apabila digunakan untuk menutup bahagian kepalanya maka kedua kakinya kelihatan. Dan apabila digunakan untuk menutup bahagian kedua kakinya maka kepalanya kelihatan. Selanjutnya, sekarang dunia telah dihamparkan seluas-luasnya kepada kita. Atau dia berkata, kita telah dikurniakan rezeki dunia sebagaimana yang kita terima ini. Sungguh kita takut jika kebaikan-kebaikan kita ini telah diberikan terlebih dahulu untuk kita sekarang ini di dunia. Selanjutnya dia menangis dan makanan itu telah ditinggalkan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Baik. Satu hari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dibawa kepadanya makanan, lalu dia teringat pada ketika tersebut dia berpuasa. Sallallahu alaihi Muhammad. Lalu dia berkata, Mus'ab bin Umair telah terbunuh. Siapa Mus'ab bin Umair ni? Mus'ab bin Umair ini seorang pemuda yang dia awal masuk Islam ketika Nabi SAW berdakwah sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abi Arqam. Waktu Mus'ab bin Umair masuk Islam, dia ni seorang pemuda yang sangat kacak dan sangat handsome, digilai oleh wanita sekitar tu. Segak ni. Kalau minyak wangi yang dia pakai tu, kira waktu tu tak ada jual lagi, dia dapat dah. Kalau handphone tu, tu lejak tu. Nak cerita kan. Orang lain tak dapat lagi, dia dapat dah. Dan dia anak seorang yang anak orang kaya. Tapi bila dia masuk Islam, apa yang jadi tuan-tuan? Dia pernah ditangkap, dia pernah dipenjarakan oleh keluarga dia, tak izin dia untuk keluar, dikurung dia. Kemudian dia terlepas, dia ikut sahabat, pergi berhijrah sampai ke Habasyah, duduk di Habasyah berapa ketika, kemudian balik semula tuan-tuan. Dan waktu tu tuan-tuan, dia yang asalnya kaya raya, segak, pakaian cantik, wangi-wangian sebagainya tuan-tuan, akhirnya waktu dia duduk dalam Islam, dia tinggalkan semua dia, tak ada apa waktu dengan dia, tak ada apa dah, jadi orang miskin. Sebab apa? Sebab mencari keredaan Allah, mencari akhirat dan meninggalkan dunia. Sehingga kan tuan-tuan, Nabi dia di antara sahabat yang diutus oleh Nabi SAW sebagai duta Islam pertama ke Madinah selepas berlakunya Bai'ah Aqabah, berlakunya Bai'ah Aqabah. Lalu sahabat orang-orang Islam yang telah pun memeluk Islam di kota Yathrib minta kepada Nabi SAW untuk hantar wakil supaya dapat ajak orang-orang Yathrib tentang Islam. Dan Nabi SAW dalam ramai-ramai sahabat, Nabi SAW memilih dua orang, iaitulah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, seorang anak muda, dan seorang lagi Abdullah bin Makhtum radhiyallahu anhu, seorang yang buta. Seorang anak muda, seorang yang buta. Padahal ada lagi sahabat-sahabat senior yang lain, Sayyidina Abu Bakar ada, Sayyidina Umar ada, Sallallahu alaihi Muhammad, Sayyidina Osman ada, sahabat-sahabat yang hebat-hebat, yang rapat-rapat, yang baik-baik, yang kuat-kuat, yang pioneer-pioneer dengan Nabi SAW dulu ada. Tapi Nabi SAW hantar seorang anak muda dan seorang buta. Kalau kita duduk di pihak orang Yathrib, kata Allah, tak ada orang lain kena hantar kan. Kalau kita jadi Mus'ab bin Umair pun dia kata apa, Allah saya ni muda lagi kan, hantarlah orang lain, lagu tu lah kot. Tapi mereka ni tuan-tuan, bila Nabi SAW kata ikut dia. Maka tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi Muhammad, lalu subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, apa yang jadi? Dia akhirnya pergi berdakwah kepada orang-orang di Yathrib, dan dia duduk di rumah seorang sahabat bernama As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. As'ad bin Zurarah ni lah yang duk guide dia, yang duk pimpin dia, bawa pergi jumpa grup ni, bawa pergi jumpa grup nu sebagainya. Dan akhirnya sallallahu alaihi Muhammad tuan-tuan berdakwah kepada seorang daripada orang yang pimpinan di sana yang nama dia Usaid bin Khudair radhiyallahu an, yang akhirnya Usaid bin Khudair ni masuk Islam, dan ramai daripada orang-orang di Yathrib itu semua menganut Islam berkat daripada masuk Islamnya Usaid bin Khudair
sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan akhirnya berjayalah sehingga membawa kepada hijrahnya Nabi SAW sampai ke Madinah. Mus'ab bin Umair wafat bila? Wafat pada ketika perang Uhud. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian muslimin, waktu dia meninggal, waktu dia terbunuh, tuan-tuan, subhanallah, Nabi SAW sedih. Nabi SAW sangat sedih. Nabi SAW kata dia dulu datang dalam keadaan yang segak, datang dalam keadaan yang hebat, yang kaya, pakaian cantik, tapi waktu dia meninggal, kain yang nak tutup dia, tarik kepala, tutup kepala, nampak kaki, tarik kaki, nampak kepala. Tapi subhanallah, tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, Allah redha kat dia, dan Nabi SAW redha dekat dia, seorang pemuda yang sangat hebat. Kita boleh ambil pengajaran daripada kisah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Kesungguhan kita untuk menyampaikan agama walaupun di usia yang muda. Nah, kita bila Allah bagi kat kita ni muda, tuan-tuan, manfaatkan sebaiknya untuk agama. Kita kuat, kita sihat, kita cerah mata lagi, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tapi kita waktu muda kita lah paling banyak alasan. Oh, banyak ni nak buat tu, nak buat ni, nak buat ni, nak buat tu. Tuan-tuan, walhal waktu tu kalau kita manfaatkan sebaiknya untuk agama, agama boleh dapat manfaat yang sebanyak daripada tubuh kita yang sihat, tubuh kita yang kuat. Bila dah tua-tua barulah nak buat sebagainya, maka waktu tu, tuan-tuan, dah terbatas. Nak travel jauh-jauh dah mula Allah, sakit sana sakit sini, mengantuk, bawa kereta apa sebagainya. Waktu muda-muda ni lah nak manfaat sungguh-sungguh ni. Ustaz nak pergi mana? Jom saya tolong bawa. Ustaz nak pergi kuliah sini, jom. Ustaz nak pergi ni, kita nak buat apa ni? Nak pasang banner, nak buat poster, nak buat apa ni? Manfaatkan waktu muda ni untuk kerja-kerja dakwah, untuk kerja-kerja agama. Pasal Allah bagi dekat kita kekuatan yang sebaiknya kita manfaatnya untuk agama. Tu sedikit pengajaran kita boleh ambil daripada kisah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ni. Dan bila teringat Abdurrahman bin Auf teringat kisah ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia kata, subhanallah, Mus'ab bin Umair ini seorang sahabat yang lebih baik daripada aku. Tak ada yang dapat digunakan untuk mengkafankan dia melainkan selai kain yang apabila ditutup bahagian kepala maka kakinya kelihatan, bila ditutup bahagian kaki maka kepalanya kelihatan. Selanjutnya, lalu Abdurrahman bin Auf cerita, selanjutnya sekarang ni dunia telah dihamparkan seluas-luasnya untuk kita. Lah ni waktu itulah dia berasa Allah dah mula bagi kemudahan-kemudahan yang sangat banyak kepada orang Islam. Dunia telah dihamparkan kepada kita. Ataupun dia berkata, kita telah dikurniakan rezeki dunia sebagaimana yang kita terima ini. Sungguh kita takut jika kebaikan-kebaikan kita ini diberikan terlebih dahulu untuk kita sekarang di dunia. Dia sungguh takut apa ni? Takut Allah bagi siap-siap kebaikan di dunia tapi akhirat tak ada apa-apa. Itu dia takut. Dia takut Allah laburkan, Allah bagi keindahan-keindahan, kebaikan-kebaikan dunia, sedangkan di akhirat dia tak dapat apa-apa. Allah Rabbi, tuan-tuan, yang tu kita takut. Maka subhanallah, tuan-tuan, saya teringat akan satu perkataan daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Malik bin Dinar radhiyallahu anhu. Dia sebut apa? Salli ala sayyidina Muhammad. Sebesar apa kamu bimbangkan dunia dalam hati kamu, sekadar itulah akhiratmu dikeluarkan daripada hati kamu. Ni boleh buat status Facebook ni, kan? Besar mana bimbang untuk dunia dalam hati kamu ni, sebesar itulah juga akhirat akan dikeluarkan daripada hati kamu. Dan sebesar mana kamu bimbangkan akan nasib akhiratmu, maka begitulah kadarnya dunia dikeluarkan daripada hati kamu. Tuan-tuan faham? Sana besar mana rasa risau kita tentang dunia ni, tentang keindahan dunia, kesibukan dunia, keseronokan dunia. Besar mana dia memenuhi ruang dalam hati kita tu, besar itulah juga Allah akan cabut kerisauan akhirat kita tu. Kalau 90% ingat dunia, 10% ingat akhirat, habuan akhirat kita Allah akan cabut 90%. Tapi sebesar mana kerisauan kita kepada akhirat. Hidup dia ni ialah dunia-dunia juga, tuan-tuan. Siapa suruh tinggal langsung dunia? Tak. Islam suruh
Pi kerja, lah suruh pi kerja, pi cari rezeki. Islam tak halang kita untuk pi cari rezeki. Tapi jangan sampai mencari rezeki sehingga melupakan akhirat. Salih alaihi Muhammad. Tapi dalam kita duduk sibuk, duduk risau tentang dunia tu, risau akhirat kita tu lebih besar. Maka waktu itulah kata Malik bin Dinar rahimahullahu taala, dia kata apa? Salih alaihi Muhammad. Begitulah kadarnya dunia itu dikeluarkan daripada hati kamu. Tuan-tuan yang dalam sekalian Masjid Syamat, orang yang risau tentang akhirat, berusaha untuk mendapatkan akhirat, dunia Allah akan bagi saja kat dia. Orang yang risau dan berusaha untuk dapatkan akhirat, dunia Allah akan bagi saja kat dia. Tapi orang yang risaukan tentang dunia dia, sibuk cari dunia, maka akhirat akan lari jauh-jauh daripada dia. Dengan maksud, kalau kita pulun akhirat, dunia kita akan dapat. Tapi kalau kita pulun cari dunia, akhirat kita akan hilang. Macam tu kan? Tuan-tuan, lalu apa yang dirisaukan oleh Abdurrahman bin Auf ni? Abdurrahman bin Auf risau Allah bagi siap-siap keindahan dan kebaikan di dunia, tapi di akhirat dia tak dapat apa-apa, amal dia tidak diterima. Takut, dia risau macam tu. Walhal kita tahu macam mana hebatnya sahabat Nabi bernama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Penjelasan, tangisan ini kerana takut yang lebih kepada Allah, sangat takut kepadanya dan tidak memandang amal perbuatannya. Abdurrahman bin Auf ni sahabat yang kaya, tuan-tuan. Dia orang meniaga. Nak beritahu bahawa Islam tak larang untuk orang cari dunia. Ada orang Islam, dia kata, oh orang meniaga ni tak zuhud. Siapa kata? Zuhud ni bukannya leke, duduk, miskin. Bukan zuhud macam tu maksudnya. Zuhud ni ulama sebut, dunia ni kat tangan dia. Dunia kat tangan dia. Bila dunia kat tangan ni, mudah untuk dia bagi. Jangan sampai dunia duduk kat hati. Bila dunia duduk kat hati, dia susah nak keluar. Islam tak larang untuk orang-orang Islam jadi kaya. Orang Islam boleh jadi kaya, sekaya-kaya manusia, boleh. Tapi kaya dia bawa pada akhirat. Lagi kaya, lagi banyak sedekah. Lagi kaya, lagi banyak infak. Lagi kaya, lagi banyak tolong orang susah. Ini dia panggil orang, Ibn Qayyim sebut, orang yang Allah masukkan ke dalam hatinya kegembiraan, ketenangan. Orang yang Allah lembut, orang yang Allah masukkan dalam hati dia keseronokan, ketenangan, kebahagiaan kataannya. Di antara dia ialah salah satu dia, apabila Allah berikan kepadanya pangkat dan harta, bertambah kepadanya sedekah dan bertambah tolong orang daripada harta yang dia dapat. Ni orang yang Allah bagi kat dia ni kebahagiaan dalam hati dia. Dapat pangkat, dapat harta banyak, lagi rajin tolong orang, lagi rajin sedekah, lagi rajin bagi duit ke orang, lagi rajin tolong orang susah sebagainya. Tuan-tuan sekalian muslimat, ni orang yang disebut sebagai orang apa? Orang yang Allah masukkan bahagia dalam hati. Tapi bila kita punya kekayaan, kita takut kekayaan itu jadi ujian balik dekat kita. Sebab tu ada orang yang dia cuba nak kaya, dia usaha sungguh-sungguh untuk kaya, tapi Allah tak bagi dia kaya. Kita ada kawan dia mainlah masuk ni MLM. Tuan-tuan tahu MLM, mesyuarat larut malam. MLM kan. Saya cermat. Tuan-tuan, MLM main masuk ni berniaga dengan aku ni, dia kata aku bukan tak mau berniaga dengan apa jenis berniaga semua aku masuk. Kan orang suruh buka kedai burger, aku buka kedai burger. Orang suruh jual online, aku jual online. Orang suruh apa ni jual tudung Farida, Rafida, Qasida, Jalanda, semua aku buat. Lala laki aku pakai tudung tu jual tak laku, dia kata. Ni saya pasal apa kadang-kadang Allah tak bagi, kata pasal Allah tahu kita tak mampu untuk handle kekayaan kita pada waktu tu. Allah tak bagi pasal itu. Pasal Allah tahu, dalam satu riwayat sebut, ada hamba aku ni aku bagi dia kaya pasal dia tak boleh miskin. Kalau dia miskin sekali dia jauh pada aku. Ada hamba aku yang aku bagi dia miskin pasal dia tak boleh kaya. Kalau dia kaya dia jauh pada aku. Rupa-rupanya penentuan Allah tu, kadar Allah bagi kat kita tu ialah sesuai dengan apa, sesuai dengan baiknya duduk kita tu. Kalau kita kaya kita rosak, maka Allah tak bagi kita kaya pasal Allah sayang kat kita. Waktu tu kita kata apa? Pasal apa Allah tak bagi, pasal apa Allah tak bagi. Allah tahu kalau Allah bagi kita akan rosak, maka Allah tak bagi. Itu nanti sekalian salli ala sayyidina Muhammad.
Macam tu kadang-kadang kita kena redha lah. Tapi bila sampai time dia yang kita rasa macam Allah rasa macam kita layak untuk terima, waktu tu Allah bagi. Sebab tu tuan-tuan tengok kadang-kadang ada orang dia hanya mengecapi kemewahan dan ketenangan dalam kehidupan ni bila, kestabilan dalam ekonomi dia bila dia dah pencen. Pasal apa pencen baru Allah bagi? Pasal dia tahu, dan dia minta ni waktu dia usia 20 tahun 30 tahun dulu ya, kalaulah aku kaya, kalau aku kaya, macam lagu dia. Lagu tu macam mana lagu dia tu lentok dah tak apa nak kena. Umur 20 tahun kalau aku kaya, dia kata Salih Semat, tapi Allah tak bagi dia kaya waktu tu. Pasal tahu kalau dia kaya waktu tu akan rosak kehidupan dia. Dia akan belanja, dia akan tinggal, dia akan lupa Allah sebagainya. Maka Allah tak bagi. Bila Allah bagi kat dia, usia dia 60 tahun. Tuan-tuan sekalian, selepas dia pencen sebagainya. Maka tuan-tuan, kadang-kadang Allah tak bagi kat kita bukan sebab Allah tak makbulkan doa kita. Allah tak bagi kita sebab Allah tahu kita tak mampu untuk handle kehidupan kita waktu tu. Dan Allah tak bagi itu sebab Allah sayang dekat kita. Allah bagi kat Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Jadi orang yang kaya, orang yang hebat. Tapi dia gunakan kekayaan dan kehebatan dia tu untuk apa? Untuk bantu Islam. Dalam perang Tabuk, dia bagi infak 1000 dinar. Oh, 1000 dinar. 1000 dinar macam mana? 1000 dinar lah ni 1 dinar RM850 tuan-tuan. 1 dinar nilai dia RM850. Maksudnya dalam perang Tabuk dia bagi infak berapa? RM850,000 tuan-tuan. 0.85 juta. Betul. Betul. 0.85 juta lah, betul lah. Kalau 1 juta 1.0 kan. 0.85 juta dia bagi. Salih Semat. Tak sampai 1 juta lagi, sikit ni sampai 1 juta. Bagi apa? Untuk peperangan. Nabi SAW nak pergi perang Tabuk, tuan-tuan. Subhanallah, Salih Semat. Tu infak yang dia bagi. Dalam ada seorang lelaki masuk Islam, orang Arab Bedui. Dia ni Salih Alaihi Muhammad, tuan-tuan. Arab Bedui ni masuk Islam. Dia waktu dia jumpa Nabi SAW, dia tengok Nabi SAW duduk dalam satu majlis ramai-ramai. Dia kata, ni apa siapa ramai-ramai ni? Dia kata, oh ni Salih Alaihi Muhammad. Tu Muhammad dia kat situ. Muhammad. Oh, dia pipi masuk salah seorang. Dia kata, hai Muhammad, kalau tak kerana kaum aku halang aku saya dah pancung kepala kamu. Oh, dia marah dekat Nabi SAW. Lalu Sayyidina Umar duduk ada kat tepi. Rasulullah bagi saya, Rasulullah kata, tidaklah seorang Nabi itu diutus melainkan dengan kelembutan. Maka dia bertanya, kawan tu, pasal apa ni kamu ni marah-marah kacau duduk dalam majlis ni, pasal apa? Dia kata, kamu ni lah yang macam-macam orang disebut sebagainya. Dia kata, ni kalaulah tak kerana kalau dhab aku ni, dia ambil dia punya biawak pasiak dia duduk dalam baju dia, dia buah dalam baju dia ni. Kalau biawak dhab ini mengaku kamu ni rasul, aku buatkan mengaku kamu tu rasul, dia kata. Kalau dia beriman, aku beriman. Lalu Nabi SAW tanya kat dia, kamu siapa kamu? Dia Nabi SAW bagi salam dia, Assalamualaikum. Jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi. Subhanallah, tuan-tuan. Dia bercakap bahasa Arab yang fasih, semua orang dengar. Lalu subhanallah, Salih Muhammad, lalu dia dah terpegun lah. Dia kata, kamu siapa? Dia kata, aku hamba Allah, Tuhan yang memiliki seluruh alam. Aku beriman kepada Allah, Tuhan memiliki seluruh alam. Aku ni siapa? Kata Nabi SAW, kamu itu adalah Rasul kepada Tuhan yang memiliki seluruh alam. Dia dengar tu, dia takjub. Dia kata, aku beriman kepada kamu, wahai Rasulullah. Tadi kamulah orang yang paling aku benci. Sekarang ni kamulah orang yang paling aku cinta, wahai Rasulullah SAW. Dia masuk Islam. Lalu Nabi SAW ajak dia ayat Quran. Kemudian Nabi SAW tanya para sahabat, ada tak siapa-siapa nak bagi sedekah kat dia? Berebut-ebut semua orang bagi sedekah. Dia kata, kamu ni ada duit tak? Tak ada duit. Akulah orang paling miskin sekali daripada Bani Sulaim. Dia kata, siapa nak sedekah? Nabi kata, semua pakat sedekah. Tahu tak apa yang sedekah Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf sedekah unta dia yang paling mahal. Unta yang dia dapat dari satu peperangan, unta dia tu, unta yang paling mahal dia bagi dekat tu. Dalam satu riwayat sebut unta tu sedang bunting. Kalau bunting ni dia punya tu mahal lagi, pasal segi dia dapat anak dia 2 ekor. Satu riwayat lain sebut dia unta yang paling mahal yang dia dapat dalam satu peperangan. Dia kata dia bagi. Kalau kita lah macam kita lah, kalau ada orang masuk Islam apa sebagainya, kata, ada siapa nak sedekah ni? Ada. Tahu bagi apa? Bagi Myvi.
Pagi saga. Kata ni kereta kunci kereta saya ambil nanti kita esok kita pergi tukar nama kat JPJ. Oh, ada orang tak boleh bagi. Dia bagi unta paling mahal sekali. Nabi SAW dia kata apa, Rasulullah tadi saya bagi kat dia unta sekian-sekian. Rasulullah kata apa? Oh, kamu bagi tahu apa yang kamu bagi kat dia, saya bagi tahu apa yang Allah bagi kat kamu. Allah bagi dekat kamu nanti unta tu akan jadi unta yang lehernya dibuat daripada permata syurga, badannya kaki buat pada permata syurga. Dia akan bawa kamu melintasi titian sirat sepantas kilat dan semua orang akan cemburu pada kamu. Kata Rahman bin Auf, saya redha ya Rasulullah, saya redha Rasulullah. Tuan-tuan sekalian saya tu nak cerita betapa pemurahnya dia. Lagi kaya dia, lagi pemurah. Lagi kaya, lagi pemurah. Tuan-tuan, ini sifat yang patut dimiliki oleh orang-orang Islam yang kaya. Islam tak menghalang orang kaya. Orang kaya boleh bantu Islam. Orang kaya boleh tolong orang Islam. Orang kaya boleh bantu pergerakan Islam. Boleh bantu jemaah Islam. Boleh bantu Islam berkembang. Kalau semua orang Islam miskin, susah tuan-tuan. Nak beli kamera ni, nak buat video ni pun berapa ribu duk ada. Kalau ada orang kaya yang boleh bagi sebiji, Alhamdulillah. Ada ustaz-ustaz yang duk pergi bergerak sana sini, ustaz duk berjalan semua sini, kereta rosak, nak ustaz ambil lah kereta saya sebiji untuk ustaz pakai. Ada orang kaya yang boleh buat sampai macam tu. Pasal apa? Dia nak ganjaran pahala. Harta dia tak lekat di hati dia, harta lekat kat tangan dia. Dia yang boleh infak balik ke jalan Allah. Tuan-tuan, kita kena jadi sebagaimana sahabat yang nama dia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Harta dia jadi jalan dia untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia sangat takut segala amal dia Allah tak terima. Dia takut dia dapat nikmat tu saja tapi Allah tak kira dia sebagai amal soleh. Tu yang dia menangis. Hadis yang berikutnya. Wa an Abi Amamah Suddi ibni Ajlani al-Bahili radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa syai'un ahabba ila Allah ta'ala min qatrataini wa atharain qatarahu dumu'i min khasyatillah wa qataratu damin tuharaqu fi sabilillah wa ammal atharan fa atharun fi sabilillah ta'ala wa atharun fi faridatin min faraidillah ta'ala rawahu Tirmizi wa qala hadithun hasan. Daripada Abu Umamah Suddiyi, Suddiyi nama dia. Daripada Abu Umamah Suddiyi, susah kan nak sebut Suddiyi, bukan Suddiyi, Suddiyi ibni Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu. Dia meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu pun yang lebih dicintai oleh Allah. Laisa syai'un ahabba ila Allah ta'ala min qatrataini wa atharaini. Tidak ada satu pun yang lebih dicintai oleh Allah daripada dua titisan, dua titisan dan dua apa? Dua apa dia tu? Dua titisan dan dua apa? Dan dua bekas. Qatrataini wa atharaini, dua titik air mata, dua jenis, dua titisan dan dua bekas. Betul kan? Jadi apa tu? Okey. Salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qataratu dumu'in min khasyatillah. Titisan, salli ala Sayyidina Muhammad. Titisan itu ialah titisan air mata kerana takut kepada Allah. Wa qataratu damin taharaqu fi sabilillah. Dan satu titisan lagi ialah titisan darah yang dialirkan ke jalan Allah SWT. Ini dua jenis titisan yang Allah sangat sayang, Allah sangat cinta, Allah sangat suka. Dua jenis titisan. Yang pertama ialah titisan air mata. Titisan air mata orang yang menangis kerana takut pada Allah. Yang kedua, titisan darah orang yang berjihad fi sabilillah.
Kita dah bincang panjang dah tu nah, orang yang menangis kerana Allah ni, menangis kerana takut pada Allah. Yang kedua, orang berjihad fi sabilillah, darah dia. Wa amma atharani, dan adapun bekas, dua bekas itu, faraidillah, fa atharun fi sabilillah ta'ala wa atharun fi faridatin min faraidillah ta'ala. Dua jenis bekas ni pula ialah, yang pertama bekas luka di jalan Allah, dan yang kedua bekas dalam mengerjakan satu kewajipan daripada beberapa kewajipan-kewajipan Allah. Apa maksud? Yang pertama tuan-tuan, bekas luka orang yang berjihad fi sabilillah, keluar berjihad, nah, salli ala sayyidina Muhammad, luka dia, bekas tu, itu Allah sayang. Yang kedua, bekas daripada kita melakukan kewajipan-kewajipan kita, tanggungjawab kita, memenuhi kewajipan kita kepada Allah. Bekas di dahi, bekas sujud, nah, bekas di kaki bila duk rajin duk kat kuliah ni, ni kematu kaki-kaki, kematu kaki tak apalah, duk khoteh pula di kematu kaki dia sambil duk kat kuliah, duk khoteh penuh kat lantai tu pula. Tu perangai tak elok nama dia. Ni Ustaz Syamad. Tuan-tuan, bekas perjalanan, tapak perjalanan kita ni, salli ala sayyidina Muhammad, kita pi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ke masjid-masjid, bekas ni akan jadi saksi nanti di yaumul qiyamah. Salli ala sayyidina Muhammad, bekas tapak perjalanan kita ni, setiap langkah kita ke masjid, bekas tu akan jadi saksi nanti di yaumul qiyamah. Bekas kita keluar untuk pi menuntut ilmu, bekas-bekas tu akan jadi saksi di jalan Allah. Bekas kita duduk tempat kita semayang akan jadi saksi di jalan Allah. Sebab tu bila kita semayang satu, semayang sunat pindah ke tempat lain, semayang sunat pindah ke tempat lain. Lagi banyak tempat kita semayang, semua tempat-tempat tu akan jadi saksi nanti di yaumul qiyamah. Perbanyakkan bekas-bekas kita ni. Apa saja bekas, kalau bekas tu bekas ketaatan, maka perbanyakkan, sebab dia nanti akan jadi saksi di sisi Allah. Dan semua bekas-bekas ni, bekas yang disebut sebagai bekas yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah silam, sebab tu dia sebut, orang yang lenguh-lenguh kaki tu tak apa, lenguh-lenguh tu akan jadi saksi di yaumul qiyamah. Tu bekas-bekas kat kaki tu tak apa, bekas-bekas tu nanti saksi nanti di yaumul qiyamah. Tu jari-jari yang kematu tu tak apa, yang tu akan jadi saksi nanti di yaumul qiyamah. Hatta tapak kasut kita lusuh tu pun nanti akan jadi saksi di yaumul qiyamah bila kita guna dia untuk ulang-alik ke masjid. Hatta tayar kereta kita, tayar motor kita yang haus disebabkan perjalanan kita untuk pi menuntut ilmu, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk bawa agama, untuk pi berdakwah, untuk apa saja yang kita buat atas kewajipan kita, tanggungjawab kita kepada Allah, semua tu akan jadi saksi nanti di yaumul qiyamah. Dan bekas-bekas ni adalah bekas-bekas yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salli ala sayyidina Muhammad. Nah, hadis riwayat Imam At-Tirmizi, dan dia berkata hadis ini hadis hasan. Hadis ini terdapat keutamaan menangis kerana takut kepada Allah, jihad di jalan Allah, dan memperbanyakkan langkah-langkah ke masjid. Salli ala sayyidina Muhammad. Dan hadis yang terakhir pada bab ini insya-Allah, hadithu Al-Arbad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa dhurifat minha al-uyun. Hadis ini panjang, diambil pada perkataan pada bahagian hadapan sahaja. Hadis riwayat Al-Arbad bin Sariyah radhiyallahu anhu yang berkata, kami telah diberikan sebuah nasihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salli ala sayyidina Muhammad, dengan satu nasihat yang membuatkan hati gemetar dan menitiskan air mata. Salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hadisnya, mafhumnya tuan-tuan, Rasulullah pernah memberi nasihat kepada kami dengan satu nasihat
yang membuatkan air mata kami bercucuran dan membuatkan hati kami gemetar. Kemudian kami berkata, Rasulullah seolah nasihat kamu nasihat orang yang hendak berpisah. Oleh kerana itu berilah tausiah, berilah wasiat kepada kami semua. Baginda pun bersabda, saya wasiatkan kepada kamu agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan patuh meskipun memerintah kamu adalah seorang budak Habsyi. Sesungguhnya barang siapa di antara kamu yang masih hidup, maka dia akan melihat berbagai perselisihan yang banyak sekali. Oleh kerana itu hendaklah kamu berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang memperoleh petunjuk. Gigitlah sunnah-sunnah tersebut dengan gigi geraham kamu. Jauhilah melakukan perkara-perkara yang baru yang diada-adakan, kerana sungguhnya setiap yang bid'ah itu sesat. Itu panjangnya hadis itulah. Jadi dia ambil bahagian apa ni? Bahagian Nabi SAW pernah menyampaikan satu nasihat yang dengan perkataan Nabi SAW tu, para sahabat dengar tu rasa hati ni bergoncang, rasa hati ni gemetar. Dan waktu tu boleh dengar esak-esak perkataan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tangisan para sahabat. Pasal apa? Hasil daripada perkataan yang keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni dia panggil tuan-tuan kebijaksanaan dalam menyampaikan satu perkara, ilmu. Nak menyampaikan nasihat, nak menyampaikan pesanan, nak menyampaikan teguran, ada kaedah-kaedah yang diajar. Nabi SAW jangan cerita Nabi SAW Allah bagi dekat dia kelebihan. Nabi SAW disebutkan sebagai kalau Nabi SAW Allah berikan kepada perkataan-perkataan yang pendek tapi besar makna dia. Kalamul Allah, lupa pula perkataan ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, tapi kita ni subhanallah Ustaz Syumat, pendakwah-pendakwah, orang yang nak memberikan nasihat, dia kena ada satu benda nama hikmah. Nah, menyampaikan sesuatu sesuai dengan orang yang nak kita sampai. Gunakan perkataan-perkataan yang sesuai, yang mampu untuk menyentuh hati orang-orang yang mendengar nasihat-nasihat tersebut. InsyaAllah tuan-tuan, demikian hadis yang kita bincangkan pada hari ini. Mudah-mudahan hadis tersebut, salli ala sayyidina Muhammad, hadis-hadis yang kita bincang pada hari ini menjadi manfaat kepada kita. Dan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam keadaan kita ni duduk dalam dipanggil apa? Salli ala sayyidina Muhammad, Allah suruh pemerintah kita suruh kita untuk duduk di rumah. Tuan-tuan, kita taat je. Lah ni tujuan dia, saya pun dengar juga yang disebutkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan tu, dia sebut apa yang kita lalui ni dalam minggu pertama ini ialah kesan daripada kes-kes yang berlaku pada 2 minggu yang lepas. Ni impact dia ni rantaian dia sampai sini. So kalau kita nak tengok impact dia mungkin akan pergi lagi seminggu atau lebih seminggu lagi baru nak, kalau berkesan dia sebut sebagai PKP ni, Perintah Kawalan Pergerakan ni, kita akan nampak penurunan yang mudah-mudahan. Itulah doa kita tuan-tuan. Lalu tuan-tuan salli alaihi Muhammad, insya-Allah mudah-mudahan Allah bagi dekat kita ni disebut sebagai apa? Ganjaran-ganjaran yang Allah bagi dekat kita hasil daripada ketaatan kita. Yang pertama, tuan-tuan, Allah suruh kita jaga anggota tubuh badan kita, nikmat yang Allah bagi dekat kita ni. Allah sebut dalam Quran, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Surah Al-Baqarah ayat 195. Jadi salli ala sayyidina Muhammad, kalau bila kita menjaga nikmat yang Allah bagi dekat kita, yang nama nikmat apa? Nikmat salli ala sayyidina Muhammad, jauh diri daripada kebinasaan ni, mudah-mudahan Allah salli ala sayyidina Muhammad bagi pahala dekat kita. Pasal apa tak keluar ni? Pasal Allah bagi aku nikmat tubuh badan. Dengan nikmat tubuh badan ni, antara cara untuk kita mensyukuri nikmat anggota tubuh yang Allah bagi kat kita ni ialah dengan kita menjaga dia dengan sebaiknya. Jadi kalau kita keluar lagi, mungkin kita akan berhadapan dengan wabak, yang boleh merosakkan tubuh badan kita. Saya tengok Jepun buat, tuan-tuan boleh tengok dekat page saya ni, Jepun buat satu video, dia pakai kamera yang sangat canggih kan.
Lepas tu bila orang tu bersin, kan, kita tengok macam mana dia boleh bergerak. Subhanallah, orang duduk depan dia boleh sedut masuk, nampak real. Subhanallah tuan-tuan, macam tu wabak tu bergerak, dan kita tak tahu siapa di kalangan kita yang duduk dekat luar tu yang telah dijangkiti. Maka sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Islam ajak apa? Jangan pi orang yang sakit, jangan pi kepada orang sihat. Dalam satu riwayat sebut, unta yang sakit jangan buat pada pi kepada unta yang sihat. Maka subhanallah, kita tak tahu dekat mana sakit tu ada. Maka pasal apa kita tak keluar ni? Sebab kita nak jaga anggota tubuh kita daripada rosak. Maka sesuai dengan Allah sebut tadi ni, jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Yang pertama, mudah-mudahan Allah bagi ganjaran. Yang kedua, ganjaran pahala yang Allah akan bagi apabila kita taat kepada pemerintah. Yang pertama, ayat yang Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Surah An-Nisa. Allah sebut, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, atii'ullah, wahai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, dan ulil amri di kalangan kamu, pemimpin-pemimpin di kalangan kamu. Ketaatan yang macam mana? Ketaatan selagi dia tak suruh untuk kita melakukan kemaksiatan, taat. Dalil hadis Nabi SAW. An Abdullah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, as-sam'u wa ta'atu 'ala al-mar'il muslim fi ma ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi maksiatin. Nabi kata apa? Mendengar dan mentaati, yakni pemerintah, adalah wajib bagi setiap muslim, sama ada perkara yang disukai atau tidak disukai, selagi tidak diperintahkan melakukan kemaksiatan. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Nah, selagi dia tak perintah pada kita untuk buat maksiat, selagi itu kita taat. Dia suruh kita buat apa? Duduk di rumah. Pasal apa duduk rumah ni? Sebab bukan nak jaga diri kita, nak jaga semua ni. Ni di rumah kita ada 4-5 orang tuan-tuan. Kita keluar saja. Satgi mungkin kita buat balik satu bahaya yang akan menyebabkan habis keluarga kita kena. Bukan sakat keluarga kita kena, kita pergi 4-5 pula, satgi orang ni kena, kita jadi punca. Maka tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, taat saja. Dengan ketaatan itu, subhanallah, Allah mudah-mudahan akan bagi dekat kita pahala. Yang ketiga, apa kelebihan tuan-tuan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita duduk di rumah kita ni, maka tuan-tuan jangan risau, sebab apa saja amalan yang kita buat waktu kita biasa buat, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, pada waktu kita sihat, waktu kita boleh pergi masjid dulu ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, waktu kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pergi kuliah, pergi masjid, kita tak boleh pergi lah ni. Maka Nabi SAW sebut dalam satu hadis, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Nabi sebut apa? Jika seorang hamba sakit atau bermusafir, maka akan dituliskan baginya seperti mana apa yang dia amalkan ketika dia bermukim ataupun dia sihat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Benda kita duk biasa buat dah dulu, risaulah lah tak boleh pergi masjid dah Ustaz, bukan saya takkanlah tak boleh pergi masjid, rugilah tak pergi masjid. Tak, dulu kita duk pergi masjid tak? Kalau dulu kita duk pergi masjid, apa amal yang kita duk biasa buat, setiap langkah kita Allah bagi ganjaran pahala, duduk i'tiqaf di masjid, duduk dalam saf, duduk apa saja kelebihan yang kita duk biasa dapat dulu waktu kita duk ulang di masjid, macam tu Allah akan bagi dekat kita mudah-mudahan walaupun kita duduk di rumah. Maka tuan-tuan, jangan risau, insya-Allah biiznillah kita taat sajalah ni. Kita ini usaha, sebagian daripada usaha kita supaya Allah menghindarkan kita ataupun menghentikan wabak ni, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, Allah selamatkan keluarga kita, selamatkan semua daripada musibah dan bala bencana yang berlaku sekarang ni. Saya nak jawab satu soalan je. Satu soalan yang ditanyakan dalam sallallahu alaihi wasallam Muhammad video kita yang lepas, tentang sama tak Ustaz kita duduk mengaji melalui Facebook ni dengan kita duduk dalam majlis ilmu, tuan-tuan. Yang pertama, pastinya tak sama. Manfaat ilmu pasti dapat, insya-Allah, biiznillah.
Ulama sebut man salaka tariqah, Nabi SAW sebut man salaka tariqah yatamasu fi ilmin salallahu lahu bi tarqal jannah. Siapa yang tempuh jalan untuk tuntut ilmu, maka maka Allah akan permudahkan jalan dia untuk masuk syurga. Ulama membahaskan yang disebut sebagai menempuh jalan itu dua cara. Yang pertama, physically dia berlangkah pergi tempat ilmu. Yang kedua ialah dia berusaha untuk mendapatkan ilmu dalam apa cara sekalipun. Kadang-kadang dia telefon, kadang-kadang dia bertanya soalan, walaupun itu usaha tu, dia Allah akan permudahkan jalan untuk masuk syurga. Tuan-tuan, jadi bila kita duduk dengar Facebook, dengar dekat YouTube, dengar apa semua, dapat dah manfaat ilmu, insya-Allah manfaat ilmu dapat. Tapi sama tak dengan duduk dalam majlis ilmu? Tak sama. Pasal apa? Pasal halaqah tu sendiri ada barakah dia. Duduk dalam rumah Allah tu ada ganjaran pahala dia lagi. Duduk i'tiqaf pula kena dalam masjid tu dapat pahala lagi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, orang yang duduk dalam masjid, Nabi SAW sebut dalam satu riwayat, tidaklah kamu yang seorang yang duduk dalam masjid sebagai masjid-masjid Allah, duduk menimba ilmu, duduk berbicara tentang ilmu, melainkan Allah akan masukkan, Allah akan melimpahkan sakinah, Allah akan menutup mereka dengan rahmah sebagainya. Benda tu kita tak dapat bila kita tak duduk dalam majlis ilmu. Tetapi dapat dah manfaat ilmu tu, biiznillah dapat manfaat ilmu tu. Cumanya yang kedua, sekarang ni kita terhalang untuk duduk dalam majlis ilmu sebab kita tak boleh nak pergi ke masjid. Maka balik macam mana yang hadis Nabi SAW sebut ni, orang siapa yang sakit kemudian bermusafir, maka pahala baginya seperti mana pahala dia melakukan pada ketika dia bermukim ataupun pada dia sihat. Kita bukan tak mau pi lah ni, tapi kita dah tak boleh nak pi, tapi memang kita biasa duk pi. Mudah-mudahan Allah akan bagi ganjaran yang sama macam mana kita duk pi dulu ni sebelum daripada tertutup macam perintah kawalan pergerakan yang kita terima sekarang ni, insya-Allah. Mudah-mudahan kita doa pada Allah agar Allah redakan benda ni semua dan kita dapat nanti untuk sama-sama sembahyang tarawih di masjid dalam bulan Ramadan ni, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, cukup sekadar itu. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala amin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.